Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okay, tadi kita dah baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 dan ayat 101 hingga 110. Al-Kahfi ini sudah baca pada hari Jumaat. Okay, jadi surah Al-Kahfi hari ni hafazan. Hafazan sendiri-sendiri. Muklimah ada urusan. Okey, jadi hari ini kita dah baca surah Al-Kahfi. Bagi yang berkemampuan, baca surah Al-Kahfi daripada ayat awal sampai habis. Kalau bagi yang berkemampuan. Bagi yang tak mampu, 10 awal dan 10 akhir. Tapi untuk lebih baik, kamu baca setiap hari. Alia, Umairah, sebelum tidur, baca 1 hingga 10 awal dan 101 hingga 110. InsyaAllah. Jadi kelebihan kita baca surah Al-Kahfi ni, selamat daripada fitnah. Fatih, selamat daripada fitnah. Fitnah Dajjal. Selamat daripada fitnah Dajjal. Siapa yang kena Dajjal ni? Orang yang kena Dajjal ni adalah orang-orang yang beriman. Orang yang mempersiapkan diri dia untuk menghadapi fitnah Dajjal. Jadi orang yang tak bersedia, tak baca surah Al-Kahfi, tak baca pun doa ketika sujud sebelum salam. Macam mana doa sebelum salam? Selepas tahiyat akhir tu, Hanisa? Selepas fil alamin innaka hamidum majid. Macam mana doa? Innaka hamidum majid. Allahumma ini tu doa. Allahumma inni a'udzubika min azab. Sudah buka dah sini pintu. Min azabil qa. Allahumma inni a'udzubika wa min fitnatil mahya wal mamat. Lagi? Wa min fitnatil masih dajjal. Ada lagi satu. Wa a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Jadi sebelum salam tu adalah dalam solat ni ada beberapa tempat doa makbul dalam dengan sini. Ketika kamu solat ada beberapa tempat doa dimakbulkan. Antaranya selepas kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum kamu sebut amin, kamu niat apa-apa. Doa kat situ. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga. Apa-apa saja. Kamu niat sikit, kamu niat saja. Niat apa-apa doa. Baru kamu sebut amin. Jangan lama sangat. Sekejap aja. Doa amin. Okey, lepas tu di antaranya lagi. Sebelum salam. Sebelum salam. Boleh doa kedua bapa boleh. Sebelum salam pun adalah waktu yang dimakbulkan doa. Sebab tu kita minta, ya Allah selamatkanlah aku daripada fitnah Dajjal. Selamatkanlah aku daripada siksa kubur Alia. Selamatkanlah aku daripada neraka Jahannam. Selamatkanlah aku daripada orang yang berhutang. Faham tak? Hutang pada muklimah agama. Ada lagi doa ketika selepas kamu bangun daripada rukuk. Selepas i'tidal. Pernah tak doa? Kan kita rukuk. Lepas tu kita bangun. Sami Allahu liman hamidah. Apa bacaan dia? Rabbana lakal hamd. Khairin duduk elok belajar. Rabbana lakal hamd. Okay. Satu hari Rasulullah solat bersama para sahabat. Rasulullah ni imam Rasulullah imam, para sahabat Tunggu kejap sebab saya nak pergi tanda kejap. Okey, dengar sini. Rasulullah jadi imam dalam satu solat. Lepas tu, Rasulullah lepas solat semua, Rasulullah berpaling dekat belakang. Rasulullah cakap, siapa yang baca doa selepas i'tidal tadi? Ada sahabat dia baca doa apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dia baca doa hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. So sahabat tu cakap, aku ya Rasulullah, aku yang baca doa tu tadi. Okey, Nabi kata, ketika kamu baca doa tadi tu, waktu i'tidal tadi tu, selepas Sami Allahu liman hamidah, ada 70,000 malaikat turun untuk ambil pahala. Untuk ambil pahala doa kamu tadi tu. Untuk ambil pahala orang yang baca Sami Allahu liman hamidah. Orang yang baca hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Kisah ni diceritakan dalam kitab Al-Adhkar. Kalau tak silap maklimah
Jadi ada doa-doa yang kita boleh baca dalam solat. Jangan cepat-cepat membid'ah. Sekarang ni kita duduk di akhir zaman. Kamu sekarang ni Allah uji kita, Allah uji kamu. Kita duduk di akhir zaman. Alia, Khairin, Anissa, Humaira. Nanti bila kamu dah besar lagi, bila kamu dah masuk sekolah menengah, bila kamu makin belajar, kamu akan jumpa, kenapa orang ni cakap macam ni Kenapa orang ni cakap macam ni sebab bila akhir zaman ni, semua orang nak bercakap. Orang pandai pun nak bercakap, orang jahil pun nak bercakap. Jadi kat situ ada kecelaruan. Kamu buka YouTube, ustaz ni cakap lain. Muklimah cakap lain. Kenapa muklimah ni cakap lain? Faham tak? Jadi kenapa orang ni cakap lain, orang ni cakap lain? Sebab kita dah berada di akhir zaman. Semua orang nak bercakap. Orang alim bercakap, orang jahil pun bercakap. Jadi kita sebagai penuntut ilmu, Anissa, Humairah semua ni, Khairin, Fatih dengan sini, kita talibul ilmi, betul tak? Kita talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Jadi tugas kita adalah menuntut ilmu dengan guru yang betul. Kita kena tuntut ilmu, belajar ilmu dengan guru yang betul lah. Dengan ahli dia lah. Jadi nak belajar kena berguru. Tak boleh belajar dekat YouTube tak boleh belajar hukum solat apa Nisa pun taib dekat YouTube hukum solat. Kalau dia belajar dengan guru yang betul tak apa, tapi takut tersalah search Google ilmu yang guru yang tak betul. Jadi macam mana nak belajar ni, cari guru yang betul. Macam Al-Quran juga. Alia, Khairin, Al-Quran kita kena belajar secara musyafahah. Kita belajar secara kena berdepan kalau Al-Quran. Sebab tu kalau muklimah kurang suka kelas Al-Quran online. Untuk sekolah tak apa, kalau untuk tuition, kan sebelum ni kan ada malam-malam tuition dekat sekolah. Muklimah tak teruskan sebab online. Bila online susah, kadang-kadang line putus, suara terputus-putus, suara tak jelas. Jadi muklimah lebih suka kalau mengaji berdepan supaya cikgu ni tahu. Faham tak? Bila cikgu ni tahu, budak ni sebut salah, panjang, pendek, dengung. Kalau dalam internet ni, kadang-kadang tak jelas, betul tak? Okay, jadi kalau Al-Quran pun kena ada guru yang betul lah. Jadi kalau ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu agama, apatah lagi, kena cari guru yang betul. Jangan belajar ikut Google sahaja. Faham tak? Okey, jadi bila sahabat menambah doa sami Allahu liman hamidah, dia baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nabi cakap ada 70,000 malaikat turun dari langit tu untuk ambil pahala orang yang baca doa tu. Pendek je. Okey, tadi sebelum mula kelas muklimah pasang zikir apa tadi? Siapa yang dengar? Tahu tak zikir apa tu? Saya dengar sikit je. Dengar sikit. Dan saya slow tadi. Kalimatani habibatani. Dua kalimah yang disukai ataupun yang dicintai oleh Allah. Apa Khairin? Kalimatani habibatani ila rahmani. Kalimah apa yang kamu dengar tadi yang dia ulang-ulang? Alia, apa kalimah tu? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Kalimatani habibatani ila rahmani. Dua kalimah yang dicintai oleh Allah. Dua kalimah yang Allah suka. Lepas tu dia cakap khafifatani 'alal lisan. Ringan di lidah, betul tak? Jom kamu sebut subhanallah. Senang ke susah? Subhanallah, senang ke susah? Subhanallah. Kamu sebut subhanallah senang ke susah, Humairah? Berat tak lidah kamu? Anissa, berat tak lidah sebut? Senang je, subhanallah wa bihamdihi, kan ringan. Okey. Ringan di lidah, berat di neraca timbangan. Dekat mahsyar nanti setiap orang akan dipanggil seorang untuk Allah timbang amalan kebaikan kita. Alia, dalam bermilion-milion orang daripada zaman Nabi Adam, manusia daripada zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir lahir, umat Nabi Muhammad yang akhir lahir, semua akan ditimbang di neraca timbangan dekat mahsyar nanti. Lama dan ramai. Khairin, lama dan ramai.
semua jin, semua manusia, semua haiwan akan dibangkitkan semula dekat mahsyar nanti. Lepas tu kita manusia dan jin ni, kita manusia ni akan ditimbang amalan. Siapa yang nak neraca timbangan? Haiwan tu pun kena timbang. Manusia. Haiwan akan dibangkitkan. Haiwan kenapa kena bangkit? Sebab di mahsyar nanti, setiap orang, contoh, orang tu dekat dunia dia pernah sepak kucing. Nanti dekat akhirat nanti, kucing tu akan dibangkitkan, kucing tu akan sepak balik orang tu. Na'udzubillah. Maksudnya, Yaumul Mahsyar ni, hari kebangkitan, kena apa yang kita buat pada makhluk dekat dunia ni, dekat mahsyar nanti, makhluk tu buat balik kat kita. Semut tengah jalan-jalan, kamu pun pergi jentik semut tu. Nanti dekat mahsyar nanti, semut tu jentik kamu. Tak adalah nak bagi tahu, semua makhluk akan dibangkitkan semula di mahsyar. Okay, lepas tu untuk timbangan, manusia akan dipanggil seorang-seorang. Allah akan panggil Humaira, Nur, Zahra, Humaira. Allah akan panggil kita seorang-seorang. Sebab tu mak ayah kena bagi nama yang elok-elok pada anak. Sebab nama kita ni, orang panggil kita hari ni. Orang panggil Khairin, Alia. Cantik tak nama tu? Al-Fatih, Hasif, Nur Zahra, Humaira, An-Nisa. Cantik dah nama tu. Kalau nama yang buruk, na'udzubillah, orang panggil kita nama yang buruk. Sampai akhirat nanti, Allah akan panggil nama kita. Yang kat dunia ni Allah akan panggil nama kita dekat mahsyar nanti untuk timbangan. Jadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Macam mana ayat tu? Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah. Okey, kamu pernah tak duduk dalam rumah? Ada cahaya matahari sikit rumah kamu, lepas tu kamu tepuk-tepuk tangan ke, kamu sidai baju ke, kan kamu kibas-kibas baju tu, dia keluar macam habuk-habuk. Perasan tak? Pernah tak? Dia macam habuk-habuk halus-halus tu. Kalau rumah kamu ada cahaya matahari masuk, kan ada habuk-habuk halus-halus. Okay, Zahrah tu, yang apa? Zahrah. Sorry, bukan Zarah tu maksudnya sebesar Sarah pun, sebesar yang habuk-habuk kecil macam tu pun akan dikira. Siapa yang buat kebaikan sebesar Zarah pun akan dikira. Siapa yang buat jahat sebesar Zarah pun akan dihitung. Jadi siapa yang berat neraca timbangan, siapa yang berat amalan timbangan akan dimasukkan ke syurga ke neraka? Syurga. Jadi kena kita buat apa sahaja kebaikan pun, kita sedar ke, kita tak sedar ke, sengaja ke, Allah tetap akan kira. Kamu tersebut, subhanallah, tersebut. Bukan kamu fikir pun, okey nak sebut subhanallah, tak ada. Bila kamu terlanggar atau terjatuh barang atau terkena apa, kamu subhanallah. Okey, pahala subhanallah tu pun akan dikira. Jadi ada dua kalimah ni yang kita sebut akan memberatkan neraca timbangan, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Cuba sebut. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan tak di lidah? Ringan je, betul tak? Ringannya subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Ringan di lidah tapi berat di neraca timbangan. Nanti Alia terkejut. Dekat mahsyar nanti Alia terkejut. Kenapa banyak sangat pahala ni? Kenapa neraca timbangan berat sangat ni? Rupanya Alia waktu hidup dia pernah zikir subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Okey, jadi ulama ada amalkan, ulama ajar kita selepas subuh baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Sekejap je, 5 minit dah sampai. Ataupun kamu sebut subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Sekejap saja akan memberatkan neraca timbangan. Tapi semua orang mampu ke sebut? Tak mampu. Sebab Allah tak pilih lidah dia untuk berzikir. Allah tak pilih lidah dia untuk ingat Allah. Jadi untunglah Allah pilih kita untuk berzikir. Ada orang yang tak berzikir. Kenapa dia tak berzikir? Sebab Allah tak pilih pun dia untuk
berzikir. Okey, jadi kamu kalau duduk saja, duduk saja. Okey, zikir subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bagus. Siapa yang selawat pada hari Jumaat? Dengar sini, siapa yang selawat pada hari ni hari Jumaat Siapa yang selawat pada hari Jumaat? Hari Jumaat tu bila? Hari Jumaat tu waktu azan maghrib malam tadi. Bermulanya hari Jumaat, waktu azan maghrib sampailah habis asar hari ni, sampailah sebelum masuk maghrib hari ni. Okey, maksudnya bila dah azan maghrib petang nanti dah habislah hari Jumaat. Hari Jumaat siapa yang berselawat pada Nabi? Nama dia. Siapa yang berselawat pada Nabi? Contoh Humaira, dia selawat pada Nabi. Anissa, Alia, Khairin, Fatih, Hasif. Hari ni kamu selawat pada Nabi. Nama kamu dan nama ibu bapa kamu akan dibentangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tahu, oh, Nur Zahra Humaira selawat pada aku. Nur Zahra Humaira Muhammad Hafiz selawat pada aku. Jadi best tak nama kita dan nama ibu ayah kita? Kenapa mana tu nak sebut nama penuh-penuh? Sebab hari Jumaat, sebab hari ni hari Jumaat, nama kita dan nama ibu ayah kita. Nama kita dan nama ibu ayah kita dibentangkan di hadapan Nabi. Contoh. Saya pun tak tahu tu. Saya pun tak tahu tu nama mak ayah saya penuh. Tahu. Tak apalah, tak tahu. Tapi Mak nak bagi tahu, nama mak ayah kita akan Nabi tahu. Tak apa, kita tak tahu tak apa, tapi Nabi tahu. Jadi seronoklah mak ayah kita, nama dia ada, Nabi nampak. Nabi tahu si fulan bin si fulan sedang berselawat pada aku. Untung tak orang yang berselawat ni. Dekat mahsyar nanti keadaan sangat sesak. Dekat mahsyar nanti beribu-ribu tahun duduk dekat mahsyar. Kita nak minta tolong siapa? Kita nak minta tolong Rasulullah, Khairin. Waktu tu Khairin dekat mahsyar nanti, Khairin dah tak kenal dah maklimah. Khairin nampak maklimah buat tak kenal je. Khairin nampak mak dia buat tak kenal je. Semua anak tak hiraukan mak ayah tak hiraukan anak. Sebab dekat mahsyar nanti semua orang sibuk, semua orang takut. Semua orang nak pergi timbang amalan ni, semua orang takut. Dekat mahsyar nanti semua akan cari pahala. Tak cukup pahala ni nak masuk syurga ni. Semua orang akan cari pahala. Lepas tu dia jumpa kawan dia. Engkau dulu ada hutang aku, bayar. Semua orang akan menuntut hak. Lepas tu anak dia tak pakai tudung, berdosa, banyak dosa. Dia akan salahkan mak ayah dia. Kenapa mak ayah dia tak tegur pun aku waktu kat dunia ni? Semua orang akan saling akan menyalahkan. Sebab semua orang waktu tu dah takut. Sebab nak masuk syurga kena dengan rahmat Allah. Macam mana nak dapat rahmat Allah tu? Dengan beramal ibadah. Satu lagi kita nak dapat syafaat siapa? Kita nak dapat pertolongan Rasulullah. Ni kamu semua ni waktu-waktu sekolah rendah ni, masya-Allah. Kalau kamu dah terbiasa selawat, Anissa, Alia, Khairin, Fatih, Hasif, Humaira, Falisha. Kalau Falisha tak ada. Kalau kamu dah terbiasa selawat, kamu sekarang selawat, tahun depan selawat, sampai sekolah menengah selawat, sampai besar-besar nanti selawat. Nanti bila macam kita nampak maklimah dekat pada masa nanti tu kita macam tak tengok je, kita tengok depan je. Macam maklimah nak bagi tahu dekat mahsyar nanti semua orang cari Rasulullah. Semua orang cari, ya Rasulullah tolong aku. Tapi Nabi kenal tak kita? Macam mana kita nak buat Nabi kenal kita dengan banyak berselawat, lagi banyak selawat, lagi Nabi kenal. Lagi banyak selawat, lagi Nabi kenal. Makin banyak selawat, makin Nabi kenal. Dengar macam mudah je, selawat senang je. Tapi tak ramai orang boleh selawat. Betul tak? Sebab tu kita kena mula dengan 100 kali selawat. 100 sahaja, tak perlu banyak 100 sahaja. Tapi istiqomah, kena berterusan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Macam Ali selawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad.
Kamu tahu tak, kita setiap hari kita dengar kematian. Semalam jiran Muklimah dekat kampung meninggal sebab COVID. Jiran sebelah rumah, bukan jauh pun sebelah rumah. Maksudnya kematian ni depan mata kita. Adik dia sakit. Lepas tu kakak dia ambil adik dia jaga dekat rumah. Tiba-tiba adik dia positif. Kakak dia ni pun positif sebab satu rumah. Betul tak? Sebab satu rumah ni. Jadi ambulan ambil kakak dia pergi hospital. Dalam 2 hari 3 hari lepas tu dah teruk ditidurkan. Kena tidur lah. Tidur bagi biar semua ditidurkan 3 hari. Lepas tu meninggal. Semalam dah simpan dah tanam dalam kubur. Bila masuk dalam kubur terus datang malaikat mengatakan Munkar dan Nakir. Takut tak masuk kubur? Takut. Takut Muklimah pun takut. Dalam kubur gelap ke terang? Gelap. Gelap. Pukul berapa dah ni? Dalam kubur gelap, tapi siapa? Apa yang mencerahkan kita dalam kubur? Solat kita, Al-Quran kita, selawat kita. Al-Quran yang akan jadi peguam bela. Anissa kalau dia selalu baca Al-Quran, Al-Quran akan menjelma sebagai pemuda yang handsome. Al-Quran tu akan menjelma sebagai seorang lelaki yang kacak, teman kita dalam kubur. Ada satu surah yang Nabi beritahu, ada satu surah yang siapa baca surah ni sebelum tidur, jika dia meninggal pada hari tersebut, surah tu akan menyelamatkan dia daripada azab kubur. Tahu tak surah apa? Tak tahu. Ada 30 ayat. 30 ayat. Al-Mulk. 30 ayat. Khairin Fatih dengar Surah Al-Mulk. Siapa yang baca, contoh kamu baca pagi ni. Petang ni kamu meninggal. Kamu selamat daripada seksa kubur. Siapa yang baca malam tadi, lepas tu waktu tidur tu dia meninggal, ataupun hari ni dia meninggal, dia akan selamat daripada seksa kubur. Jadi nak bagi tahu orang tu baik ke, dia jahat ke, jika aku ni jahat lah, mesti aku kena seksa kubur ni. Tak kisah dia baik ke, dia jahat ke, dia kena baca surah Al-Mulk. Sebab Nabi dah bagi tahu dah. Siapa yang baca surah Al-Mulk, surah tu akan menyelamatkan dia daripada seksa kubur. Jadi Nabi bagi apa? Dah bagi tahu dah. Siapa yang baca surah Al-Mulk, surah tu akan menyelamatkan kita daripada seksa kubur. Boleh Khairin malam ni baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Khairin, Alia, Hasif, Humaira, Hasif, Fatih. Senang je dia. Saya baca lepas solat pun boleh. Kamu kalau tak tahu, kalau macam rasa susah, kamu buka je YouTube, type surah Al-Mulk. Okey, kamu baca je, type dekat YouTube tu surah Al-Mulk, lepas tu kamu pasang je. Setiap hari kamu pasang, lama-lama dengan sendirinya kamu akan hafal surah Al-Mulk. Okey, kita buat ulang kaji sikit solat jemaah. Untuk hari ni solat jemaah. Ingat lagi tak solat jemaah? Kita jawab kuis sikit. Pengertian solat. Solat apa kita belajar hari tu? Solat tajuk apa? Solat berjemaah. Okey, ni adalah maksud solat jemaah. Okey. Pengertian solat jemaah ialah solat apa? Solat beramai-ramai. Solat beramai-ramai. Sekurang-kurangnya berapa orang? 2. 2 orang pun dah dikira berjemaah. Seorang imam, seorang makmum. Okey, sekurang-kurangnya 2 orang terdiri dari seorang imam. Orang tu? Imam lah, terdiri dari seorang imam dan seorang makmum. Aywa. Ingat apa maksud solat jemaah ni? Solat jemaah ni ialah solat beramai-ramai. 2 orang dan lebih. 2 orang sampai 2,000 orang lebih. Okey. Sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum. Aywa, settle. Itulah maksudnya solat jemaah. Kalau seorang dikira tak solat jemaah? Seorang. Alia seorang-seorang solat. Lepas tu dia niat imam. Boleh tak? Alia, kamu solat seorang? Solat seorang tak dikira jemaah.
Tapi kalau Alia ajak adik dia, Alia ajak mak dia solat jemaah, walaupun 2 orang dikira berjemaah, dapat pahala 27 kali ganda. Dapat pahala 27 kali ganda. Kalau seorang, kalau siapa? Khairin solat seorang-seorang dapat berapa pahala? 1 sahaja. Dapat 1 sahaja. Jadi nak RM1 ke nak RM27 ni? Tak ada orang nak nak 27. Tapi Allah cakap bukan 27 berganda lagi. Allah boleh bagi banyak lagi, berganda-ganda. Jadi rugilah kalau kita solat seorang-seorang. Okey, kita jawab kuis yang seterusnya. Okey, yang ni adalah kelebihan solat. Okey, kelebihan solat berjemaah. Menambah khusyuk. Cuba sambungkan ayat. Menambah khusyuk dalam solat. Pandai. Dalam solat. Menambah dalam solat. Okey, beroleh pahala berapa kali ganda pahala untuk orang yang solat jemaah? 27 kali ganda. 27 kali ganda. 27 kali ganda. Wah, dicintai oleh Allah Dan Rasulullah. Allah mengukuhkan ukhuwah Semasa umat Islam. Sesama umat Islam. Yang terakhir mendapat keberkatan akhirat dan di akhirat. Okey, ini semua adalah kelebihan dengan kelebihan solat jemaah. Okey, cuba tengok hikmah solat jemaah. Okey, syarat wajib solat dengan syarat sah solat. Okey, syarat wajib solat. Okey, yang pertama ialah Islam. Bagus. Yang kedua, maksudnya bila Islam, orang kafir tak wajib solat, orang Islam wajib solat. Okay. Yang kedua, baligh. Bagus. Baligh ni cukup umur. Yang perempuan dia keluar darah haid. Yang lelaki umur 15 tahun. Yang perempuan 9 tahun dah keluar darah. Bagi yang awal lah. Ada orang yang 10 tahun, 11 tahun. Okay, yang ketiga, berakal. Maksud berakal ni sempurna akal dia. Kanak-kanak maksudnya orang hitam, orang nyanyuk dia tak boleh solat. Okey, berakal maksudnya sempurna akal dia. Okey, syarat sah solat. Yang pertama, syarat sah solat. Okey, apa? Menutup aurat, betul. Kalau terbuka aurat, solat dia batal. Ingat Kalau dia nampak rambut, batal. Perempuan ni solat nampak rambut, batal. Lelaki solat nampak peha, batal. Okey, lagi seterusnya. Suci daripada najis. Okey, Fatih, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, seterusnya. Suci daripada najis. Okay, suci daripada najis, tempat dia, pakaian dia, badan dia kena bersih daripada najis. Sejadah dia tak ada najis, telekung dia tak ada najis. Seterusnya. Kiblat. Menghadap Kiblat. Siapa yang solat Kiblat. dia salah kiblat, Batal solat. solat dia batal. Batal. Seterusnya, yakin masuk waktu. Yakin masuk waktu, maksudnya yakin betul-betul orang dah azan dah baru dia solat. Kalau dia tak yakin, tak pastilah dah azan ke belum, yang tu tak sah solat dia. Ini adalah maksud solat. Apakah maksud solat? Maksud solat adalah perkataan dan perbuatan. Okay, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan. Okay, cuba kamu tengok dalam solat first kali buat apa? Yang dimulai dengan
Takbir. Betul. Yang dimulai dengan takbir. Okey, mula-mula takbir. Lepas tu last sekali tutup dengan apa? Sorry. Dia mulai dengan takbir dan perkara dan perbuatan. Yang dimulai dengan takbir dan disudahi, last kali disudahi dengan salam. Last kali disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Okey, solat ni ke atas siapa? Allah. Wajib solat ni kepada siapa? Ke atas setiap orang. Setiap orang Islam. orang Islam lagi. Balik. Dan berakhir. Kita tengok tadi syarat. Tadi kita tengok tadi. Syarat wajib solat. Ingat tak tadi syarat wajib solat Islam, baligh dan berakal. Okey, Allah ni senang je. Nah, solat subuh, bilangan rakaat dia ada berapa? Solat subuh? 2. Alright, Zuhur. Zuhur 4. Baiklah, dia tak nak dekat ya. Asar. Ibu mak Imam letak tepi. Sampai. Asar. Mak 4. Maghrib. 3. Isyak. 4. Okey, tak apalah. 4. Okey, apa beza Isyak dengan Asyak? Apa beza Isyak dengan Asyak?